Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Sebutlah wahai Muhammad, ataupun ajarlah wahai Muhammad kepada umat kamu ni, ada di kalangan umat manusia ni bila dia mati masuk saja dalam kubur, letak je jenazah dia dalam kubur, dia tengok belakang depan, dia tengok kiri kanan dia, tiba-tiba kosong amalan dia ngadap depan Allah. Kenapa dia jadi kosong? Aksarina a'mala. Ucapnya kerana alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya kerana dia biarkan diri dia ni sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia duk sakanya ataupun dia duk suka dalam hidup dia nya, dia telah buat amalan hak comel dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Puncanya ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Puncanya dia tak percaya pada ayat-ayat Allah yang berlaku dalam hidup dia. Kemudian bukan sekadar tersebut, dia tak percaya dan dia tak yakin dia akan jumpa dengan hari kematian dia. Wa liqa'i, pertemuan dia dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, yang menyebabkan hancur lebur amalan-amalan dia. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, dan amalan-amalan dia tidak ditimbang langsung di akhirat nanti untuk memudahkan dia dihumbai ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 hingga ayat 106. Yang dihormati pengerusi, Tok Imam, ahli atas kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur pada Allah di atas nikmat di mana Allah beri peluang pada diri kita ni. Ada dua peluang hak besar hak kita sedang dapat lelah ni. Yang pertamanya peluang yang kita nak menghadap bulan Ramadan. Ya, kita dalam tempoh seminggu dua lagi ni kita akan mula masuk dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan yang kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa comelnya wajah Rasulullah, sukanya Rasulullah dengan bulan yang Rasulullah nak masuk ni. Wajah Rasulullah ni nampak suka laju. Jalan mana pun Rasulullah kata tak lama dah kita nak masuk Ramadan. Rasulullah sibuk sebut pada sahabat-sahabat, dekat dah kita nak masuk Ramadan. Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat sehingga kan Rasulullah bila nak masuk je dalam bulan Rejab, masuk start daripada masuk bulan Rejab, Rasulullah baca doa lalu.
Doa hak sahur tu lah hak kita sentiasa baca. Allahumma barik li bi syahri Rajab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rajab. Berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, wilah peluang pada aku biar dia masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa Rasulullah lah. Rasulullah sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan kematian aku ni pada tahun ni, ditakdirkan kita ni mati pada tahun ni, kita minta sangat biar dari bulan Ramadan. Ni cara Rasulullah baca doa lah. Kalau kita, orang kita baca doa, ya Allah, biar dari raya lah, ya Allah. Raya tu yang besarnya di kalangan kita ni. Kita nampak raya besar, tapi kita tak nampak hak besarnya bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hak kita nak masuk 2-3 seminggu 2 ni di kalangan kita ni. Peluang bulan Rejab ni peluang yang besar. Ya, kita kena, jangan kita ingat ni satu benda yang biasa je kita lalu. Boleh jadi bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ni hak terakhir dah dalam hidup kita. Ni hak patut kita rasa suka saja. Macam malam-malam gini ni, sukalah kitanya kerana Allah peluang pada kita nak faham terhadap 2-3 perkara hak besar hak depan diri kita ni sendiri. Yang keduanya, kita rasa syukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah peluang pada kita ni ialah hidupnya kita sampai ke hari ni. Masih lagi kita diberi peluang. Di saat tak pernah dalam sejarah yang disebut dengan Malaysia kita ni, Allah mati manusia seramai ni. Matinya di kalangan manusia ni seramai lebih kurang 32,000 manusia mati. Disebabkan, ia disebutkan dengan COVID-19 ni, hak melanda negara kita ni, dan kita kena ni, sampai ke hari ni. Tak selesai lagi. COVID ni, sampai peringkat, kita ni kena hidup dah dengan COVID. Daripada pandemik, berubah menjadi endemik, dia panggil. Sebelum daripada ni, orang panggil dia ni musuh kita. Tapi lah ni kita kena anggap dia ni kawan kita dah pula. Dia jadi demikian di kalangan kita ni. Tapi dalam ramai-ramai gitu tu, Allah mati. Mati manusia ni seramai lebih kurang 32,000 hak mati. Di Malaysia saja. Seluruh dunia ni dekat dengan 6 juta manusia mati. Kerana ia disebutkan dengan COVID ni. Patutnya, syukurnya kepada Allah, kita ni, dalam jumlah hak mati tu, nama kita tak ada. Nama kita belum lagi ditulis oleh Allah untuk kita dimatikan oleh malaikat Allah. Maknanya Allah peluang pada diri kita. Lagi peluang pada diri kita ni di saat mana tak tahu sampai bila Allah peluang. Kerana walaupun kita ni tak mati kerana COVID lah, mudah-mudahan insya-Allah Allah selamatkan kita daripada mati kena COVID. Tapi kita jangan ingat bahawa kita ni tak mati-mati. Jangan pula di kalangan kita bila kita kata hamba tak mati dah, alhamdulillah tak mati, kerana tak kena dah COVID pada hamba. Lalu kita pun suruh sedar dalam hidup. Suruh kita ni tak mati dah, kita ni dah. Kita ni walaupun tak kena jadi sebut dengan COVID, kita ni akan mati juga. Cuma dalam Islam ni diajar, dalam hidup kita ni tak sahlah kita tak jadi takut sebagaimana orang kafir takut terhadap mati. Jangan kita ni mikir dalam hidup kita, jangan mati kita sebut dalam diri kita, aku ni tak selah mati, dari mana pun tak sel mati. Walaupun kita tak sel mati ataupun kita ni nak mati, kita ni tetap akan mati. Ni kita kena faham dalam hidup kita. Orang kafir dia usaha dalam hidup jangan bui mati. Kerana kalau dia mati dalam hidup ni, habislah nikmat yang disebut dengan syurga dalam hidup dia. Kerana dunia-dunia ni orang kafir anggap syurga dalam hidup. Tapi manakala kita orang mukmin tak anggap dunia ni syurga. Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar pada diri kita supaya kita ingat, kita ni bukan duduk dalam syurga lagi atas dunia ni lah ni. Jangan sedap sangat dalam hidup kita ni.
Jangan kita terasa kita ni tak ada gapo-gapo dalam hidup, tak ada bebanan dalam hidup. Tak. Kita ada tanggungjawab dalam hidup kita ni untuk kita dapat akhir yang disebut dengan syurga bila kita mati esok. Bila kita mati, lalu kita diajar supaya mikir dalam hidup kita ni, lagu mana kita ni nak hidup lepas pada kita mati nanti. Ni jangan kita jadi hidup kita ni duk mikir lagu mana nak tahan ke hidup atas dunia. Jangan. Tetapi kita ni kena mikir lagu mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti, masuk saja dalam kubur nanti, hidup mula kita. Hidup kata hidup lepas pada mati ni hidup. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu hidup kata hidup. Kita ni akan hidup balik. Bangun balik, tengok balik kiri kanan kita. Cuma soalnya bila mari dalam Islam ni diajar, bila mu masuk dalam kubur, start daripada masuk dalam kubur, tak ada dah yang disebut dengan masa kamu beramal. Masa kita beramal dah habis dah dalam hidup kita. Masa tu bila start daripada kita masuk kubur, masa untuk dibalas segala amalan-amalan kita yang kita buat di atas dunia ini. Selama mana kita hidup ni peluang untuk kita buat amalan dalam hidup. Supaya apa dia? Supaya bila kita mati malam ni, kalau kita mati, kerana tak metal lagi kan, kita dilatih oleh Allah untuk mati lah. Bila kita tidur malam-malam ni, satu cara Allah latih diri kita. Belajar tiap-tiap malam, belajar ni akan mati. Cara Allah buatnya lagu mana? Tidur. Sebab tu bila kita duduk dalam syurga esok, mudah-mudahan mari malam ni ahli syurga lah insya-Allah. Bila kita duduk dalam syurga esok, kita tak tidur-tidur dah. Kita tak tidur, tak ada tidur. Malam pun tak ada dalam syurga. Malam pun tak ada. Start daripada pagi rapat petang. Kemudian pagi balik. Tak ada malam. Dalam syurga ni tak ada orang tidur. Tak ada orang tidur dalam syurga. Kerana bila tidur, itu menunjukkan mu lemah. Menunjukkan mu ni, tidur ni adik-beradik mati. Dan mati-mati ni tak ada dah dalam syurga. Bila kita masuk dalam syurga, khalidina fiha abada. Mu kekal dalam syurga sampai bila-bila. Hidup dalam keadaan nikmat semua. Sepanjang masa diberi nikmat-nikmat, ia tak berhenti-berhenti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diberi, ia disebut dengan syurga Allah. Cuma sebelum daripada kita masuk dalam kubur, masuk sampai ke dalam syurga ni, mudah-mudahan gitu dalam hidup kita ni. Lelah ni di atas dunia ni, kita diajar supaya jangan jadi manusia yang istilah orang bandar agak, jangan leka dengan dunia. Jangan hanyut dengan dunia, jangan. Ataupun jangan istilah orang kampung agak, jangan lereh dengan dunia. Jangan habis masalah kita ni dengan dunia. Siapa peringkat? Kerana ramai di kalangan kita ni, bila kita ni hanyut dah dalam hidup, tak khabar dalam hidup, tak khabar. Orang kita ni kalau kita tak sebut, boleh jadi malam ni baru perasan nak masuk Ramadan dah kita ni. Ada di kalangan kita gitu. Ataupun kita baru perasan, Allah, rupanya kita tak mati lagi. Orang lain mati dah. Kita baru perasan, kita ni baru hidup. Rasa baru dah dalam hidup. Kerana apa dia? Kerana kita ni, istilah kita agak koya lah, koya. Hidup ni koya aja, hanyut dah dalam hidup. Tak tahu nak pergi mana. Tak tahu arah kita nak pergi mana. Para hanis sekian, kalau para hanis sekian turun pagi, naik jah perahu kita, naik kapal kita tu, kita tahu dah kita nak pergi mana. Nak pergi cari belak mana. Nak pergi cari tempat ikan mana. Dalam hidup kita ni kita tahu dah nak pergi mana. Dan bila kita dah selesai dah, boleh dah hasil tangkapan kita ni, kalau kita dah cari dah, kita tahu nak balik mana. Ni cara kita bila kita jadi nelayan. Misal contoh ni. Jadi nelayan ni dia tahu dia nak pergi mana, nak cari gapo. Dia tak save bazir, tak save. Habis minyak beli, habis masa, tiba-tiba tak lega satu pada diri dia. Dan demikian juga kita atas dunia. Atas dunia ni kita kena tahu kita ni nak pergi mana. Kita hidup ni, jangan kita ni tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Lepas tu nak balik mana? Nak balik mana sebenarnya dalam hidup kita? Sebab ramai di kalangan kita ni dia serah dunia ni tempat kejaran dia. Dia mesti boleh dunia dalam hidup dia. Satu ramai di kalangan kita ni
Kadang-kadang siapa balah adik-beradik. Di kalangan kita ni siapa balah sama-sama kita. Sama-sama kita balah di kalangan kita. Dengan jiran kita pun balah. Bukannya adik-beradik. Kadang-kadang dengan natu kita pun kita balah. Kadang-kadang kita dengan anak-anak kita pun kita balah. Kenapa yang kita balah? Kerana kita rasa dunia ni menjadi tempat kejaran dalam hidup. Allah, bila dia tengok manusia ni kalaulah hidup dalam keadaan tak tahu nak gimana, lalu Allah hantar pada kita ni dua perkara. Nak suruh kita ni biar tahu nak gimana. Jadi panduan dalam hidup. Allah hantar pertama Quran. Allah hantar. Bersama dengan Al-Quran, Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh pada kita ni jadi panduan dalam hidup. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggal kamu ni dua perkara. Dua perkara ni, ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Selama mana mu pegang dengan dua perkara ni, mu tak akan sesat sampai bila-bila. Lan tadilluhu abada. Rasulullah sebut gitu. Mu ni kena ingatlah dalam hidup mu. Rasulullah kata, bila aku mati, aku tinggal kamu dua perkara ni. Mu pegang dua perkara ni, mu tak sesat dalam hidup mu. Apa dia? Kitab Allah. Yang pertama Quran. Yang kedua, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil suatu alim ulama ajar pada kitanya, bila kita hidup atas dunia ni, jangan terlepas dengan dua perkara ni. Jangan siapa tak boleh baca Quran. Jangan dalam hidup kita. Jangan siapa hadis Rasulullah pun kita tak reti, tak faham. Lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup? Bila kita hidup ni, dua perkara ni kena faham betul benar dalam diri kita. Jangan kita ni tak faham dua perkara ni. Quran baca pun tak boleh. Quran baca pun tak boleh. Allahu Akbar. Hamba sebut banyak kali lah. Kalau ada di kalangan jemaah pada malam ni hak tak boleh baca Quran, pastikan dia ni hidup panjang umur dia, tak mati-mati dia. Jangan mati. Kalau ada di kalangan kita ni mati, di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk je dalam kubur mentah lagi, sah-sah tak lepas dia menghadap depan Tuhan. Tak lepas dia. Tak percaya terang mati, sekarang kita tak percaya. Nak tahu dia lepas ke tak? Masuk dalam kubur je, tak lepas lalu. Malaikat tanya lalu, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Enggak muat gapo atas dunia. Malaikat tanya lalu, muat gapo atas dunia? Umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup, gagak, tak boleh baca Quran. Beza apa mu dengan orang munafik? Orang munafik tak boleh baca Quran, mu pun tak boleh baca Quran. Malaikat tanya lalu. Malaikat tanya lalu, beza apa mu dengan orang kafir? Orang kafir pun tak boleh baca Quran, mu pun tak boleh baca Quran. Beza apa dalam hidup kita dengan mereka? Quran tak boleh baca? Tak boleh dia sebut. Tak boleh baca. Enggak WhatsApp. WhatsApp boleh dia kata. WhatsApp boleh, Quran tak boleh baca. Ni punca gapo? Punca kita tak tahu nak pergi mana. Nak pergi mana ni? Aku juga tanya di kalangan kita. Para hadis sekali tanya, jari-jari sekali lah dalam hidup ni. Sebenarnya kita ni turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Hak dalam hidup kita ni kerja, turun pagi tu gak kerja, naik motor perah habis laju, naik bot kereta ni gak, naik perahu kereta ni gak habis kederat keretanya nak pergi kerja. Kita tanya nak pergi mana, tanya nak kau gapo dalam hidup. Sebenarnya nak kau gapo dalam hidup ni? Nak sebenarnya kita duk kerja kau gapo ni tiap-tiap hari ni? Siapa lelah jelas kita ni? Siapa letih ke diri dalam diri kita ni? Siapa badan kita ni jadi letih, tubuh badan kita daripada rambut kita ni hitam, lah ni jadi putih habis dah rambut kita. Dulu kita ni suara gagah, lah ni jadi tua dah dalam hidup kita. Kita kerja kau gapo dalam hidup? Aku tanya jari-jari sekali, nak kau gapo dalam hidup? Biarlah hamba tolong jawab lah. Hamba tanya, hamba jawab. Hamba jawab. Banyak ke di kalangan kita jawab, dia kata, hamba cari ke harta, Ustaz. Hamba nak ke harta, biar jadi banyak. Enggak kita tanya serakah lagi lah. Naik
naik sikit lagi kita tanya. Tuhan buat kita ni, Allah buat kita ni, nak suruh cari harta ke? Allah buat kita ni, biar hidup atas dunia ni, Allah nak suruh kita jadi harta banyak ke? Bila kita harta banyak, kita jadi mulia ke dalam hidup kita di sisi Allah? Aku tanya, jari-jari sekali soalan ni. Bila kita banyak je harta, Allah mulia kita kerana harta banyak ke? Harta kita ni dah banyak dah, jadi mulia kita di sisi Allah. Dah. Rasulullah ajar lalu. Kalau mun dah jumpa orang kaya, mun jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Rasulullah sebut lalu. Rasulullah pesan ni, ya kita kena ingat siapa hari ni. Jumpa dengan orang kaya, jangan respect orang kaya, jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Siapa ya jumpa dengan orang kaya, dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut. 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Hancur lebur agama dia. Tak ada agama. Kerana hak kaya-kaya ni bukannya manusia. Hak kaya ni Tuhan. Allah yang maha kaya. Huwal ghani. Dia yang kaya. Gak dia wi ya pada orang ni. Wi pada orang ni, wi pada orang ni, bagi. Sebab tu kita tak boleh deki dalam hidup. Kerana hak jom bagi ni, Allah jom bagi. Sebab tu kita tak boleh deki dengan orang harta dia banyak, tak boleh. Kita kena sebut tu nikmat dia, bukan nikmat kita. Tu Allah yang bagi, Allah yang bui. Kalau mun deki, hancur leburlah amalanmu. Rasulullah sebut, iyyakum wal hasada. Mun jangan duk deki kat dalam hidup ni. Fa innal hasada yakulul hasanat. Bila mun deki, hancur lebur amalan-amalanmu. Kama takulun narul hatabah. Sebagaimana api makan daun kayu yang kering tu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh apa dia? Nak suruh kena ingat, harta ni tak memuliakan dalam hidup. Siapa orang kita ni cari ke harta, siapa tak mayabah dalam hidup. Cari ke harta ni, siapa tak tutup aurat dalam hidup. Orang kita ni cari ke harta, sanggup jual benda hak tak patut jual. Jual dadah, jual apa dia, ais, jual macam-macam gaya. Hidup nak cari ke harta. Logik kau dalam hidup. Cari benda gitu, siapa nak masuk neraka Allah? Tak logik langsung dalam hidup. Dalam hidup kita ni tak padan, tak mayar untuk kita nyesal dalam kubur esok. Tak padan dalam hidup kita ni. Siapa tak boleh mayar ban, tak puasa dia. Kita nak cari harta ni sungguh. Bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, orang lain molek-molek je boleh puasa. Dia bawa supik wanita tu dipanggil. Bawa supik hitam. Dia jalan janda supik hitam dengan dia. Apa yang jadi gitu dalam hidup? Ni acum mikir panjang sikit. Allah muliakan kita ni bila getah banyak. Dak. Kalau harta ni jadi kemuliaan dalam hidup. Rasulullah ajar supaya kita mikir. Kalulah hidup ni mulia kerana harta, lama dah Qarun tu jauh lebih mulia daripada kita. Qarun tu kaya kan? Kaya tak kaya Qarun ni, hak jom bawa anak koci gedung kekayaan Qarun. Anak koci bukan bawa harta lagi, bawa anak koci baru. 400 ekor kuda. Satu-satu makhluk manusia hak boleh buat emas. Qarun ni boleh buat emas. Tapi lagu mana Allah buat pada Qarun? Allah tergelar ke Qarun ni dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta setiap kali mana tubik matahari. Tubik yang matahari tergelar 70 hasta dalam muka bumi. Tubik lagi matahari tergelar lagi 70 hasta dalam muka bumi. Mari orang kita sibuk buat program cari harta Qarun dia panggil. Molek Qarun tergelar, kita sibuk cari. Nak sebutnya lagu mana cara kita mikir. Ada orang jawab, dia kata hamba tak cari harta lah ustaz atas dunia ni. Lepas tu duk cari ke gapo dalam hidup. Dia jawab, hamba tak cari harta ustaz. Lepas tu cari ke gapo? Cari ke tata ustaz, tata. Berebut nak pergi jawatan. Ni pun soal nyakit juga di kalangan kita. Berebut nak ke jawatan. Jawatan tu tak besar belah mana. Jawatan tu halus je tapi berebut. JKKKKKKK dia panggil. Hak paling halus dalam hidup. Tapi nak sungguh dia nak ke jawatan.
lepas kerusi nak berebut jawatan. Nak kau jawatan. Sungguh dalam hidup. Mari Rasulullah ajak. Jangan berebut dah pegang jawatan. Rasulullah ajak. Seboleh mungkin jangan jadi pegang jawatan. Jadi Tok Imam ni pun jangan duk berebut lah kitanya. Jadi Tok Imam misal contohnya. Tok Imam ni pun Rasulullah kata mana-mana Tok Imam hak jadi Tok Imam di saat mana makmum dia tak setuju dengan dia. Sebelah kaki dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jadi Tok Imam dah. Ni Tok Imam dah. Gak baru nak jadi Tok Makmum. Gak dua-dua belah kaki lalu dah dia panggil. Jadi Tok Imam. Setara jadi Tok Imam. Tak sewi berebut dah. Rasulullah ajar, jangan we berebut dah. Biar kita khabar diri, dia panggil. Tengok ada orang ngapa Quran banyak daripada kita, tolak dia. Biar dia jadi Tok Imam daripada kita. Nak sebutnya orang yang lebih daripada kita, biar kita ni jangan berebut. Kenapa dia Rasulullah sebut? Pegang jawatan ni bukan satu kemuliaan. Tak mulia kita dengan jawatan. Siapa yang ada jawatan, kebanyakan dia nyesal di akhirat seksa. Semua yang ada pegang jawatan ni akan nyesal. Kita jadi AJK seorang ni nyesal juga seksa. Tapi kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena gaya. Hamba nak sebut-sebut ni, pakai letak belakang malam ni tak kena. Nak sebutnya, berapa yang kita nyesal kalau kita tak boleh tunai tanggungjawab. Kita jadi, tapi tak tunai. Jadi tok lelaki orang pun nyesal. Jadi isteri orang pun nyesal di akhirat. Allah cerita ni, manusia nyesal di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari adik-beradik duk lari ke diri di antara adik-beradik. Wa ummihi wa abihi. Mak dengan ayah pakak lari. Jumpa tu adik-beradik sebut, "Mu jangan ngaku mu adik-beradik aku." Ya di akhirat seksa, isteri jumpa dengan tok lelaki ni sebut lalu kepada tok lelaki, "Mu jangan ngaku mu tok lelaki aku." Dia. Tok lelaki pula sebut, "Mu jangan ngaku mu bini aku." Dia. Jangan ngaku. Kita jangan ngaku belaka. Apa yang jangan ngaku ni? Likulli imri'in minhum yawma izin sya'nun yughni. Hari masing-masing mikir lagu mana nak suruh selamat diri masing-masing untuk nak lepas depan Tuhan seksa. Hari tak setanggungjawab. Masing-masing tak setanggungjawab. Gak orang rumah. Orang rumah ni jumpa dengan tok lelaki tu, dia kata, dia goyah lalu, "Ya Allah, natacih ni lah yang menyebabkan aku nak kena masuk neraka ni. Aku ni molek-molek dah duduk dengan ayah aku. Dia pergi pujuk dengan ayah aku. Pujuk nak nikah dengan aku. Gak aku nikah dengan dia, tak mayabal dengan nikah dengan dia. Bila aku nikah dengan dia, tak reti darah cemar ke, darah cuci ke, tak reti dan nikah dengan dia ni." Masing-masing dakwah lalu. Gak tok lelaki pula sebut, "Dia ni ya Allah, kerana dia ni lah pitih aku hilang sama ya Allah." Nak sebutnya badi kata sama. Di akhirat seksa badi royak lalu. Orang ni anak-anak badi royak. Anak-anak ni badi royak. "Ya Allah, aku ni ayah aku gini, mak aku perangai gini. Dua-dua ni tak pakai kerja belaka." Nak sebut depan Allah. Masing-masing tunduk masing-masing. Siapa Rasulullah tanya sahabat-sahabat, "Atadruna manil muflis?" Mau tahu dah orang muflis ni lagu mana? Rasulullah tanya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat jawab lalu, "Man la dinaran wala dirhaman." Orang yang tak ada pitih ya. Orang muflis ni orang yang tak ada sen, tak ada ringgit, tak ada go satu dalam hidup dia. Ni muflis. Katanya sahabat-sahabat. Rasulullah kata, "Hak tu betul dah. Hak tu betul dah," kata Rasulullah. Tapi muflis hak sebenarnya dia pergi ke akhirat dengan pahala banyak. Siapa di akhirat, masing-masing mari dakwi dia. Mari, pakak mari, isteri dia mari, anak dia mari, adik-beradik dia mari. Dakwi masing-masing ni, akhirnya dia ambil pahala dia ni bagi pada orang ni. Habis pahala dia tersebut, dia mula ambil dosa-dosa orang, dia pikul atas pada dia. Akhirnya faulqiya finnar, dicapuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Bodoh dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni, hidup rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, pengaruh ramai, anak masuk universiti belaka, masuk kubur, masuk neraka lalu kita. Tak ada faedah satu dalam hidup. Makan ni tak ada
Habislah dalam hidup kita ni. Maka gapo kita tak makan. Sedap belaka kita makan. Tidur mana? Nera belaka kita. Tidur ni. Sedap belaka dalam hidup atas dunia. Bila masuk kubur, masuk neraka lalu. Allahu Akbar, tak ada faedah satu. Harta benda, jawatan tak memuliakan dalam hidup. Kalau jawatan ni memuliakan dalam hidup kita, orang kita duk kejar tiap-tiap hari, tiap-tiap masa ni, duk kejar ni, maka mulialah jawatan Fir'aun yang ada dalam atas muka bumi ni. Kalaulah jawatan ni memuliakan orang di sisi Allah. Kerana Fir'aun ni besar jawatan dia. Siapa pekat Allah rakai mulut Fir'aun tu bila dia mengaku dia ada jawatan. Allah rakai dalam Quran. Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana dia mengaku dia Tuhan tu, dalam kitab cerita, kejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni dia mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri sebenarnya cerita. Ya Fir'aun ni dia mengaku dia Tuhan. Bapa yang Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun Qawi tak pernah Qawi. Fir'aun ni, dalam hidup Fir'aun tak pernah kena kecil manis. Kecil manis pun tak ada. Jatuh tak ada lagi jatuh. Fir'aun, dalam hidup Fir'aun tak pernah, dia sebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab cerita Fir'aun tak pernah nguat. Nguat pun tak pernah. Gak kita ni acu tunggu metah-metah lagi. Tunggu metah lagi je. Nguat lalu tak kena gaya. Tapi jangan pula merah mata-mata. Tahan. Orang tanya apa merah mata-mata tahan. Tak nguat-nguat ni. Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Nak sebutnya dalam hidup dia ni. Dalam lagu mana Allah buat pada Fir'aun? Hak ni segala hebat ni. Hak tak pernah rasa sakit. Hidup sempurna belaka dalam hidup. Lagu mana Allah buat pada Fir'aun? Allah tergelar ke Fir'aun dalam lautan. Dan Allah simbolkan, inilah manusia yang paling zalim dan kejar di atas muka bumi. Allah gambarkan Fir'aun ni, dia hidup pun dia cekik darah orang, dia mapuh pun dia cekik lagi darah kita. Sampai ke hari ni, kalau kita nak tengok mumian Fir'aun, nak tengok mayat Fir'aun tu, kena bayar 70 pound seorang dia. Cekik lagi darah kita ni. Padahal dia tersebing tak boleh bangun dah. Fir'aun, nak sebutnya jahat tak jahat. Macam pergi ke Mesir nak tengok mayat Fir'aun. Lagu mana? Nak masuk muzium tu kena bayar dah sekali. Lepas tu nak tengok mumia dia tu pula kena bayar pula. Nak sebutnya kejarnya Fir'aun. Lepas tu kita hari-hari kita ni, siapa tak ada maya jemaah, siapa tak boleh baca Quran, siapa kita ni tak cerdas, tak bersiap dalam hidup ni. Dalam hidup ni tak tahu-tahu mati masuk kubur. Tengok-tengok kosong amalan. Apa yang jadi gitu? Apa yang di kalangan kita ni? Tiba-tiba Allah cerita masuk dalam kubur tu, tengok-tengok kiri kanan belakang depan, kosong amalan. Amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Lagu mana kita nak buat? Kalau kita pergi ke Vietnam lah, negara sebelah dengan kita ni, misal contoh, kita tak pernah pergi ke Vietnam, turun-turun kapal terbang, turun-turun pergi ke, tak payah Vietnam lah, turun di Korea lah, Korea Utara sebenarnya cerita. Negara kita tak pernah siapa, turun-turun kapal terbang, seluk poket, kiri kanan, belakang depan, tengok-tengok, immigration tanya, pasport mana pasport? Pasport. Kita cari pasport, tak ada pasport. Pasport tak ada, bil duit tak ada, handphone tak ada. Tak ada benda. Lepas tu orang heret pula, bil tunjuk pula. Bil ni bil awak ke? Kita kata ya, bil saya. Acu buka, kita pun buka. Tengok dalam tu penuh dengan dadah dalam tu. Agak-agak kita nak buat lagu mana? Agak-agak nak buat lagu mana? Tika tu. Turun negara kita tak faham, tak pernah kecek, tak pernah jumpa, turun di negara tu, kita nak buat lagu mana? Tika tu mesti nampak lalu muka jannam dia panggil. Nampak lalu. Habis aku. Gak ni bukan turun yang disebut dengan negara Korea Utara ni, dak ni. Ni turun ke alam barzah. Turun.
tengok kosong amalan. Kosong amalan, tak ada apa satu. Allahu Akbar. Ni nak gambarkan lagu mana kita tak bersiapnya atas dunia. Gak ada je jawab, hamba ustaz, harta pun tak kejar. Lepas tu, tahta pun tak kejar. Lepas tu kejar kau apa? Kejar kau rupa, ustaz, rupa. Sibuk nak jaga rupa ni biar jadi comel sama. Tu jadi galak tu masuk TikTok tu. Nak sebutnya, nak suruh jadi comel ni. Nak suruh nampak comel sama. Dalam hidup kita ni, nak suruh kita ni lawa sama. Orang perempuan sibuk nak jadi muka putih. Tu sibuk ku putih dia tu. Nak muka putih, lengan hitam legal. Ya, minta maaf. Ya, orang lelaki pula nak sibuk nak jadi badan sadu. Badan sadu ke? Cak baju ni, pakai luar pendek gitu je. Nak suruh nampak ni, badan ni berketul-ketul. Sadu ni tahu, sadu ni makna apa? Sasa bodoh dia panggil. Nak suruh nak rela dalam hidup dia tak makan nasi, makan telur dia satu butir sehari. Rela tak mari main murid nu, dia main gym ni nak betul badan. Rela tak mari main Isa ni, tak mari main Isa ni, kerana nak main bola ni mentah lagi, nak sepak bola lagi. Tak kita tanya dia, lepas tu sepak bola pukul 12 malam, pukul 1 pagi, mu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup? Sepak bola nak bangun main subuh pukul berapa dalam hidup? Tak masa tu Tuhan suruh main ke Tuhan suruh rehat? Allah buat malam ni untuk rehat ke? Apa yang malam nak main laginya? Nak ajar dalam hidup ni. Manusia ni sibuk dalam hidup. Mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mula ajar. Allah tak tengok pun muka kita lagu mana. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah ajar, Allah tak tengok pun mukamu lagu mana. Allah tak tengok pun kulitmu lagu mana. Allah tak tengok pun jasadmu lagu mana. Kerana Allah jom buat. Allah jom buat kita ni. Allah bukan nak tengok kau muka kita secara mana. Allah bukan nak tengok yang disebut dengan jasad kita tegak lagu mana. Enggak badan kita dah tegak, tubuh badan ni, orang jantan ni kan, sibuk nak jadi badan, tegak badan dia. Alright? Siapa perikat kita tanya dia, dah tegak badan, tubuh badan nampak sasa molek nak agak apa? Dia kata, nak pakai seluar dalam, nak naik atas petah, Ustaz. Tu je kerja dalam hidup dia. Tak ada beza satu dalam hidup. Rasulullah kata, hak Tuhan nak tengok sungguhnya dalam hidupmu ni apa dia? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi hak Allah nak tengok dalam hidupmu nya tu je, dua benda ni je. Hatimu lagu mana, yang kedua amalanmu lagu mana. Ni je Allah nak tengok dalam hidup kita ni. Hati kita ni jilah molek tak dengan Tuhan, bersih molek tak dengan Allah. Ataupun yang keduanya, amalanmu memang mu beramal untuk hidup di akhirat, kamu beramal untuk hidup atas dunia. Dua tu je ya Allah nak tengok dalam hidup kita. Ni sekarang, lalu ambo nak sebutlah malam ni nya. Bila kita Allah beri peluang pada kita ni, jangan kita lepaslah peluang ni. Peluang ni peluang terakhir dah dalam hidup kita ni. Kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur dah, orang dalam kubur, dia mesti royak. Hak 32 orang ibu mati kerana Covid ni, dia mesti jawab, dia mesti sebut ada orang yang hidup. Beruntung mu hidup lagi. Beruntung mu hidup lagi. Kami ni hak mati ni tak ada arwah dalam. Ni orang yang dalam kubur. Kalau kita boleh dengar suara orang dalam kubur. Tapi tak ada arwah kita ni, Allah tak buat suara dalam kubur tu kedengaran pada orang yang hidup. Kecuali hak boleh cerita pada orang hidup ni siapa dia? Para alim ulama yang masih lagi hidup. Oh ya, jangan dia terlepas dalam hidup ni. Ni peluang dalam hidup. Supaya kita tengok ikan banyak yang dalam laut. Peluang kita ni nak boleh ni. Tengok musim pula, musim udai besar-besar pula misal contoh. Enggak, time ni masa kita nak boleh banyak ni, kita serah. Ni masa kita nak boleh biar banyak sikit. Demikian juga dalam hidup kita ni. Hidup ni peluang dalam hidup. Rasulullah kata,
irtanim khamsan qabla khamsin. Mun tolong rebut lima peluang ni, sebelumnya 5 peluang ni nyogetak oleh Allah kepada diri kami. 5 ni Allah wi dalam hidup kita. Bila? Syababaka, orang muda. Masa anak-anak muda ni peluang ni dalam hidup ni jadi peluang dalam hidup. Peluang apa? Anak muda mun tolong pikul Islam. Mun jangan jadi orang yang tak tahu agak. Orang yang dalam keadaan tak tahu nak pergi mana dalam hidup dia. Orang muda. Waktu mana muda ni mun tolong pikul molek Islam. Jangan mun siapa pekat bawa fitnah pada Islam, jangan. Orang muda mun jangan lari dalam hidup. Fikir waktu mana muda ni tak lama muda ni. Siapa bila? Bila siapa satu ketika syababaka qabla haram, mun jadi tua. Start bila kita tua? Start umur 40 tahun. Umur 40 tahun tu kan. Kalau orang panggil pak cik, jangan kejutlah, jangan kejut. Kita ni orang panggil pak cik, kejut lalu. Allah, tua menanya kita. Ada umur 40 tahun tua dah dalam hidup kita. Ada seorang makcik, nenek dah. Saya hamba panggil dia nenek, panggil dia nenek. Umur 89 tahun. Paling pihak je. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Kakak. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 89 tahun tak singgah aku. Nak sebutnya raliknya dengan dunia. Marah orang panggil dia nenek. Nak sebutnya manusia ni. Waktu mana muda, mu jaga dak Islam? Tak jaga. Orang muda, waktu mana kalian masih muda, tolong jaga Islam ni. Jangan harap orang tua hak nak jaga Islam. Orang tua tu betul lah dia tua jaga Islam ni. Tapi orang muda ni tak ada pada muda tu jaga dia. Bila lagi peluang dalam hidup? Wa ghinaka qabla faqri. Orang kaya. Orang kaya. Rasulullah kata, sebelum mung jatuh miskin orang kaya. Mung tak kaya sampai bila-bila. Hari ini Allah tukar ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini Allah gilir. Orang kaya ni dia satu ketika dia suka dengan kaya dia. Ketika mula-mula je. Dah lama dia bosan dengan kaya dia. Dia bosan dengan kaya dia. Dia jatuh miskin dalam hidup dia. Saing-saing tak ada. Rumah besar. Pagar luah. Ada gad lagi. Lepas tu tulis pula. Depan pintu pagar. Awas anjing garang. Itu ni. Nak sebutnya. Dia lama-lama tak ada orang nak dekat dengan dia. Tak ada orang nak mari dekat dengan dia. Dia jadi apa? Dia jadi miskin tu. Dia start mula miskin. Ketika mu kaya, mu tolong jaga Islam. Mu tolong guna kekayaan mu untuk Islam. Hal ni jadi berlaku pada Sayyidina Umar, berlaku pada Abu Bakar, berlaku pada Abdul Rahman bin Auf. Bila Rasulullah sebut orang kaya, mu jangan duk kelih je jangan. Harta benda banyak, tapi kerja Islam ni banyak. Tiba-tiba mu tak tengok orang lain. Mu diri tak guna kekayaan kamu untuk kerja Islam. Tak cerdik langsung dalam hidup. Kerana lepas badan ni mu akan jadi muflis. Mu akan jadi orang yang miskin dalam hidup. Allah akan turunkan kedudukan kamu daripada kaya jadi orang miskin dalam hidup. Bila lagi dalam hidup kita Allah suruh ambil peluang sihataka qabla saqami. Sihat sebelum jatuh sakit. Sihat sebelum kita jatuh sakit. Ambil peluang ni. Kita tak kena COVID ni. Alhamdulillah. Dah kita tak kena COVID. Marilah ke surau. Marilah ke masjid. Pelik orang kita ni. Belum masjid buka duk gagal. Bila lah masjid nak buka. Bila lah masjid nak buka. Masjid buka tak mari-mari. Muka sama je mari. Apa yang jadi gitu kita? Masa kita ni Allah wi sihat. Tolonglah jaga Islam dalam hidup. 2, 3. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughli. Ni peluang Allah wi. Waktu mana mu lapar sebelum dah jatuh, satu ketika nanti mu jadi sibuk dalam hidup. Bila kita lapar, lala ni atas dunia ni lapar aja. Bila kita sibuk dekat nak mati. Dekat nak mati tu sibuk dalam hidup ni lebih daripada Rasulullah kata lebih daripada orang lemah dalam laut. Orang lemah jatuh dalam laut, dia tak reti berenang tu, bung jatuh dalam laut tu, tak ada arah nak capai mana. Tak ada arah nak capai mana tu. Kalau dia tergelar luk. Allah
orang dekat nak mati lebih pada tu. Rasulullah sebut gitu. Nak sebutnya, sibuknya. Duk mari mikir ni, mati dah aku. Duk mikir ni, habis dah. Aku kena tinggal dah. Nak mikir ni, depan ni lagu mana? Nak lalui. Allahu Akbar, sibuk. Nak sebutnya, saat dekat nak mati. Bila lagi peluang dalam hidup kita ni? Akhir sekali Rasulullah kata, wahayataka qabla mautik. Waktu mana mu hidup, sebelum daripada mu dimatikan oleh malaikat Allah. Gak kita tanya, Ustaz, nak ambil peluang apa? Tika Allah wi peluang pada kita ni, buat apa? Ambo nak pesan malam ni supaya tak ada seorang pun hok malam ni kalau mati mata lagi, tak ada seorang pun nyesal di kalangan kita. Masuk ambo lah. Ambo nak pesan benar. Di antara benda hok kita kena jaga sungguh, ambil peluang sungguh. Yang pertama, tolong jaga hati kita ni biar tetap dengan Islam. Jangan balik dengan Islam. Jangan tukar. Hati kita ni jadi yakin tak yakin dengan Islam. Jangan. Yang pertama sekali, tolong bersih semua hati kita. Tolong cuci semua hati. Kerana tak ada orang boleh cuci hati kita kecuali kita sendiri boleh cuci. Lagu mana nak cuci hati ni? Istighfar, cuci hati. Lagu mana kita nak cuci hati ni? Pada diri kita ni, baca Quran, cuci hati. Macam mana kita nak cuci hati ni? Derma semua, infak semua, cuci hati. Lagu mana kita nak cuci hati kita ni? Mari semua ke masjid. Mari semua duk dengar majlis ilmu. Tak ada je telinga. Apa dah? Tak ada telinga je dengar semua. Biar hak benda sama pun kita. Tapi kita ni, jangan kita ni jadi malah. Kalau kita tak dengar ngajar 3 hari je. Belum lalu hati kita ni. Belum lalu. Tinggal 3 hari je tak dengar ngajar. Katanya Imam Fathul Muwassali, dia sebut, alaisal marid iza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Tidakkah orang ni kalau dia sakit, kita jangan beri makan ubat. Jangan beri makan ubat, jangan beri dia makan, jangan beri dia minum, biar gitu je, lama-lama dia mati. Katanya anak-anak murid Imam Fathul Muwassali, dia kata, qalu bala, ya, gitu, kadzalika qalb. Demikian juga dengan hati. Hati ni idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmatu 3 ayyam. Hati ni kalau kita ta'wi pada dia ni belajar, ta'wi ilmu pada diri dia, 3 hari je ta'wi, yamut, mati lalu hati ni. Mati lalu. Tu yang kita tanya, Ustaz, apa Ustaz? Hamba ni mayat tak boleh rasa khusyuk mayat. Apa kat kita ni baca Quran tak ngalir mata. Sejak kita doa ni kan, berapa kali je tangan kita ni rasa getar tubuh badan. Rasa takut sungguh. Mari beruyung tubuh badan kita ni, rasa kita ni, Allah, aku ni lagu mana lah dengan Tuhan. Berapa kali je dalam kita doa kau, kita buat amal soleh, berapa? Jawab dia, hati kita cemar. Hati kita ni kotor. Hati ni jangan wi cemar. Jangan wi kotor. Kalau dia cemar hati kita, dia kotor hati kita, syaitan pegah lalu hati kita. Dan syaitan pegah hati kita, malaikat tak ada dah. Bila malaikat tak ada, hak ni yang menyebabkan dekat nak mati tu kita jadi nak marah Tuhan. Jadi nak marah Tuhan. Bapa, ya Allah, aku baru 63 tahun nak mati dah. Orang lain 93 tahun tak mati-mati lagi. Mari dalam hati kita ni, bapa yang aku baru nyakit baru ada. Orang lain 7 nyakit tak mati-mati lagi. Kita mari perasaan benci. Nak mati tu jadi benci. Padahal orang mukmin ni, Rasulullah suruh kita ni bila dekat nak mati, biar kita mari jadi suka. Mari suka kita. Allah pun hati aku. Tengok malaikat cacat depan kita tu, kita sebut lalu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nama datang wah malaikat, nak cabut dah nyawa aku ni. Aku cedek lama dah, siap lama dah nak ngadap depan Allah Subhanahu wa taala. Suka dia. Mulut dia sebut lalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab dia hati yang bersih. Dia tahu dah, aku ni nak ngadap depan Allah. Hati ni jangan wicma pada diri kita. Kalau yang paling pertama, ketika Allah beri peluang pada kita ni, tolong bersihkan hati.
Cuci hati kita ni. Bangun tahajud malam. Malam-malam bangun. Hak umur 60 tahun ke atas ni, hamba nak pesan ke mak-mak dan ayah-ayah ni, janganlah tidur lama laju. Bangun malam-malam, 60 tahun dah umur kita. 60 tahun tak bangun-bangun lagi. Gak bila kita nak bangun? 60 tahun tak bangun lagi dalam hidup kita. Tidur ni kan. Kalau orang tak gerak, lusa pula bangun ni. Jadi payah sungguh. Nak sebutnya kita ni tidur tu sungguh nak tidur. Makan pun banyak tak habis-habis lagi dalam hidup kita. Bangun ayah-ayah, ibu-ibu. Jangan kita tak bangun. Maya walaupun 2 rakaat malam-malam. Terbangun tu nak cuci hati kita lah. Biar bersih hati kita ni. Biar hati kita ni jernih molek. Siapa perikat, malaikat panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa ya tenang, katanya malaikat. Hatimu tu nampak tenang je hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik-balik. Allah panggil lah. Supaya mak kita panggil betul-betul, supaya balik. Ketika kita main betul-betul tu, mak kita buka pintu jendela tu kan, panggil balik. Morek dah. Balik-balik. Mereka pun sama juga dengan orang mukmin. Bila dekat nak mati tu malaikat panggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik-balik. Allah panggil. Suka ni, roh ni nak tobik tu, suka nak tobik daripada tubuh badan. Tak berhenti-berhenti sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mulut kita tu tak berhenti sebut sampai roh kita ni keluar daripada jasad kita. Kenapa? Hati yang bersih. Tu yang pertama yang kena jaga dalam diri kita ni. Biar kita ni jaga semua. Banyaklah cara nak bersihkan hati yang pertama. Yang kedua, bila Allah beri peluang pada kita ni, tolong jaga ibadah kita pada Allah. Ibadah apa hak kita nak jaga sungguh? Maya jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Siapa hak pernah tinggal maya tu tolong qada lah dan. Kalau dia qada. Kalau tak ada qada, akak tangan semua. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Aku pernah tinggal maya belum daripada ni. Aku pernah buat dosa dengan ya Allah. Tak pada kita. Maya ni kena jaga. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, maya kita jaga. Kerana maya ni asas dalam agama. Bila masuk kubur, soalan yang pertama akan tanya, siapa di akhirat sesat? Maya. Awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Soalan yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti, maya. As-salatu imaduddin. Maya ni asas pada agama. Kita nak kenal orang tu ada agama atau tak ada agama tu ada dia, tengok maya dia lagi mana. Kalau dia maya, tanda dia ada agama. Kalau dia tak maya, faqad hadamad din. Dia telah hancurkan agama dan tubuh dia. Maya ni 5 waktu. Bukannya maya ni 3 waktu je. Maya ni bukan 2 waktu je. 5 waktu siap hari siap malam. Ni kena jaga dalam diri kita. Orang kita ni ada orang perempuan mari ngadu hamba, ustaz tolong royak kat dia kata. Ustaz tolong sebut dalam camuk ustaz. Tok lelaki hamba tu maya 2 waktu je tiap-tiap hari. Maya 2 waktu je. Allah, sejak bila? 13 tahun dah ustaz. Tapi dia dengan ngajar rajin. Dia dengan ngajar, mari dengan ngajar, tapi 13 tahun dah maya 2 waktu. Maya gapo 2 waktu? Maya murid, maya isa. Tu pun tahal sebab dia dengan ngajar. Tak tahu dia dengan ngajar gapo, tak tahu. Sebut je. Subuh tak maya. Zuhur tak maya, asar tak maya. Ada juga orang kita. Enggak hak tu. Enggak hak sebelah orang lelaki ni pula. Ustaz, bini hamba ustaz, maya malah menang dia suruh. Bila dok perang sama bab maya dia suruh. Perang sama. Terutama orang perempuan ni payah nak maya bila dia uzur. Bila mari darah cemar. Mari darah kotor dia tu. Dia tak boleh nak agak. Bila berhenti darah kotor. Kadang-kadang darah kotor tu berhenti pukul 12 tengah malam. Dia tidur dah. Dia bangun-bangun maya subuh. Mandi maya subuh. Isyak dia tinggal. Padahal
dia berhenti mayat, berhenti uzur dia tu pukul 12 tengah malam, waktu isyak lagi. Tak masuk subuh lagi. Kadang-kadang kalau dia kerja teruk lagi. Kalau kerja pejabat. Darah cemat, darah kotor dia tu kering pukul 9 pagi. Gak dia duk pejabat, dia jadi cikgu misal contoh. Dia duk mengajar. Gak dia nak mandi bila? Dia tak mandi dah. Zuhur tak mayat. Asar tak mayat. Balik-balik asar. Balik-balik lepas asar tu, Maghrib baru mayat. 2 waktu dia tinggal. Allah, dia kata, payahlah ustaz. Nak buat lagu mana ustaz? Kita kata nak buat lagu mana? Doa lah. Ta'wi ke air tawar. Wahwi air tawar ustaz. Nak sebutnya nak marah sungguh. Dia kata, nak sebut kita ni jadi malah. Malah nak mayat. Malah nak mayat ni tanda gapo? Tanda kita jadi munafik lah. Tanda jadi munafik. Orang munafik ni, orang nafik ni, orang jenis payah nak mayat. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Allah sebut lalu dalam Quran. Kalau mu tengok mu ni payah nak mayat, tanda mu ni orang munafik. Gak ada orang kita kata, tak apa ustaz, munafik yang baru dia sebut. Bukan kafir pun. Orang kita kalau sebut, mu ni macam orang kafir. Jangan sebut-sebut kafir. Tak molek lah kita tuduh orang kafir. Lepas tu mu ni macam munafik. Munafik ringan sikit dia sebut. Dia boleh sebut gitu. Padahal munafik ni, tepat dia, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni, tepat dia dipatak neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat lagi daripada orang kafir. Allah nak jadikan bawah nu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpul sekali je orang munafik dengan orang kafir tu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita malah mayat, tanda kita ni orang munafik. Terutama ada 2 waktu. 2 waktu ni jadi payah nak mayat. Bila? Subuh berjemaah, isyak berjemaah. Kalau kita payah nak mayat 2 waktu ni berjemaah, tanda kita orang munafik. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati tok laki kita ni payah nak pergi mayat subuh berjemaah, sebenarnya tok laki kita ni orang munafik. Cuma malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik malam ni royak lalu ke tok laki kita. Abang dengar ada ceramah tadi. Abang memang munafik kan. Jangan sebut lagi. Makan napa tawa kita malam ni. Cuma nak sebutnya, adik kita ni, dalam hidup kita ni, orang perempuan tahu dah tok laki dia payah bangun mai subuh. Tolong gerak lah, tolong gerak. Gerak tok laki tiap-tiap pagi kena gerak. Kerja orang perempuan dah. Jadi isteri ni, salah satu tugas saya orang perempuan, kena gerak tok laki untuk bangun maya subuh berjemaah. Ini di antara tanggungjawab orang perempuan. Jadi isteri. Sebab tok laki balik lewat. Boleh jadi dia pergi masjid, pergi dengar kuliah. Boleh jadi dia balik lewat. Dia, orang rumah tidur, dah awal dengan anak-anak. Yang menyebabkan bila dia balik, di waktu tersebut, dia lewat balik tersebut, kemudian dia tidur. Dia payah nak bangun subuh. Jadi, hak tidur awal ni bangun. Tolong gerak. Yang disebut dengan suami. Kena gerak apabila ustaz? Siapa kita mati ataupun dia mati. Lagi mana salah seorang tak mati, jangan berhenti gerak. Kita kata gerak. Jak mula nikah rapat lah ni ustaz. Gerak-gerak tu, dia tarik kain limuk tu ustaz. Dia tutup dengan pala-pala dia. Jak kita kata, buka kain limuk tu, bisik kat telinga dia tu. Ma rabbuka kita sebut. Mereka bangun lalu tak kena gaya. Ngajar nak sebutnya biar di kalangan kita ni pakak gerak bangun. Biar jadi macam maya Jumaat tiap-tiap subuh. Subuh ni deru je orang mari. Riuh je suasana tu mari. Macam pagi pada maya gaya. Nak sebutnya ni subuh orang mukmin. Kalau kita tengok kawasan kita ni tak ramai mari maya subuh. Ramai orang munafik kawasan kita. Ramai orang munafik. Cuma kita jangan badi royak lah. Aku tak tengok muka-muka kita ada munafik lah tu. Kita sebut lalu ke sayang-sayang kita. Cuma kita ni biar di kalangan kita badi nak suruh, biar lepas daripada perangai orang munafik. Itu cara dalam hidup kita. Yang pertama, mayat. Yang kedua, baca Quran.
Ambo sebut awal-awal tadi dah. Quran ni jangan siapa tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, mari ngadu pada AJK Sorang. Royak kepada AJK Sorang. Ambo antara ahli Korea hak tak boleh baca Quran. Orang rumah hamba pun tak boleh baca juga. Anak-anak hamba pun tak boleh baca juga. Dia pun tiuk. Tiuk. Royak ke AJK tak boleh, hamba tak boleh nak baca. AJK tanya apa tak boleh baca Quran. Hamba ni benuk sikit. Bapa ya benuk, makan semut banyak lajak dulu. Bukan semut je, dengan kenggor-kenggor pun makan. Katanya AJK sabar dulu. Maknanya umum lalu. Umum di kalangan kita siapa hak boleh baca Quran, tolong daftar. Ahli Korea ni. Siapa hak tak boleh baca Quran, kena tahu ni. Dalam suatu kampung kita ni, dalam kampung ni, hak mana rumah boleh baca Quran, hak mana rumah tak boleh baca Quran. Hak tak boleh baca Quran, dengan dia boleh baca Quran ni, sedara ke dia. Jadi macam adik-beradik. Bagai Ansar dan juga Muhajirin. Buat majlis lah, sikit. Melah lembu. Buat jadi persaudaraan Islam. Buat persaudaraan Islam. Hak boleh baca Quran, ajar hak tak boleh baca Quran. Rasulullah sebut begitu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu, siapa yang boleh baca Quran, dia ngajar ke orang lain pula baca Quran. Ni Rasulullah ajar gitu. Royak molek ke AJK, hamba tak boleh baca Quran. Hamba tak usah mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tak usah lah kalau ngadak depan Tuhan tak boleh baca Quran. Nak lagu mana dalam hidup kita ni. Ngadu dia tak boleh baca Quran, maknanya kita putus hubungan kita dengan Allah. Tak ada hubungan dengan Allah. Allah hantar Quran ni untuk menghubungkan kita dengan dia. Kalau kita nak suruh rapat dengan Allah, lagu mana? Quran ya. Dalam hidup kita ni bukan nak suruh rapat sama-sama kita, sama-sama manusia. Kita diajar supaya berapat diri kita dengan Allah. Lagu mana nak berapat diri dengan Allah? Quran. Kena boleh baca Quran dalam hidup kita. Dan kita boleh baca Quran, kita jadi hormat ke orang yang boleh mengajar kita Quran. Kita mula hormat orang-orang soleh. Mula kita cari orang-orang alim dalam hidup. Punca kita tak boleh baca Quran, kita jadi kecek kasar. Jadi kecek carut. Jadi kecek wuduh dalam hidup. Hati kita ni jadi keras. Punca kita tak boleh baca Quran. Kalau kita boleh baca Quran, kita boleh hidup ni rasa tenang je hidup. Kenapa dia? Kerana kita boleh baca Quran. Sebab tu jangan pandai mudah. Zaman kita kecil-kecil dulu kan, lepas murid ya, dah budak-budak baca Quran. Rumah-rumah ni, time tak ada elektrik ni, semua baca Quran. Dulu. Tapi bila ada elektrik, bila masing-masing serah ada handphone masing-masing, lepas murid ya, senyap je rumah masing-masing. Kenapa dia? Kerana kita ni tak lazim ke hidup dengan Al-Quran Karim. Ini kena besar pada dia. Royak molek ke AJK, hamba tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya hamba pun tak boleh baca juga. Jangan jawab gitu. Buat malu company. Nak sebutnya kita ni biar badi boleh baca Quran pada diri kita ni. Dua. Yang ketiga ni bila Allah beri peluang pada kita ni. Ni peluang ni boleh jadi peluang terakhir dari hidup kita. Tolong banyak zikir dengan banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir nak suruh kita rapat dengan Allah. Selawat nak suruh kita rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duduk jauh dengan Rasulullah. Walaupun kita tak pernah kenal Rasulullah. Tapi kita ni biar orang yang Rasulullah kisahlah. Rasulullah sebut ni orang paling beruntung dia. Siapa sahabat-sahabat deki dengan kita. Sahabat-sahabat ni cemburu dengan umat terakhir. Kenapa dia? Bila Rasulullah kata, lepas pada aku tak ada ni, mentolong kisahlah pada orang yang paling mencintai aku. Sahabat-sahabat tanya, kami ni tak cinta lagi kau kamu ya Rasulullah. Rasulullah jawab, mu tu cinta dah ke aku. Mu tu saya dah ke aku. Tapi ada lagi yang lebih saya daripada mu. Sahabat-sahabat terkejut. Siapa Rasulullah? Ada lagi lebih saya daripada kami. Rasulullah kata lalu, orang umat lepas pada ni, dia tak pernah tengok muka aku, tak pernah jumpa aku, tapi dia lebih saya pada aku, lebih pada mu saya pada aku. Siapa? Kita. Lagu mana kita nak suruh jadi saya pada Rasulullah? Lagu mana kita nak suruh jadi saya pada Rasulullah? Sarawak ni mulut kita ni sebut sama. Bila-bila dapur api tu,
Mulut kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila-bila jalan tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila-bila kita tak rugi pun selawat. Tak rugi pun. Apa yang jadi kita malah kita mulalu? Nak sebut, nak selawat. Orang kita ni melatah pandai selawat malah. Melatah tu tak ada orang cokek lagi. Melatah dah dia ni. Tapi selawat tak boleh. Tak tubik daripada mulut masing-masing. Selawat tu biar sentiasa ada dalam hidup kita. Zikir apa dia? Hak kita kena zikir. Afdalu zikri fa'lan annahu la ilaha illallah. Zikir tu je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni timbangan yang berat. Rasulullah kata, timbangan yang berat lagi kalau di akhirat seksa, mung sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tamla'ul mizan. Rasulullah kata, penuh timbanganmu. Penuh timbangan. Tikal tak timbangan tu, mari tak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berat lalu, berat lalu. Masuk syurga lalu. Bagi kita. Nak sebutnya kita ni. Tapi dah kita tak rasa ni peluang. Tak rasa ni Allah Subhanahu wa taala nak bui pada diri kita. Dan dalam ibadah yang akhir yang hamba nak sebut sikit lagi. Ya kepak dalam ibadah kita ni. Tolonglah kita ni alihkan semua harta-harta kita ada atas dunia ni ke akhirat Allah. Lah ni sebelum daripada kita mati masuk dalam kubur. Ingat molek yang hamba nak sebut ni. Jangan duk sipai harta benda kita ni. Harta benda yang kita ada ni, lala ni kerja kitanya mengalihkan segala harta-harta kita yang ada atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Ni tugas kita. Lah ni. Bapa? Kerana ramai dah hak mati masuk dalam kubur, tinggal harta atas dunia. Tinggal harta atas dunia. Gak kita cari harta ni cari kau siapa? Kita cari kau kita kan? Dah kita cari harta tadi. Amul sebut awal-awal tadi. Cari harta. Bila kita cari harta ni, kita cari kau kita. Orang tanya, cari ni untuk buat apa? Cari harta banyak-banyak. Simpanan. Simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa hak jual-jual? KLBSP, Ustaz. KLBSP ajar simpanan untuk hari tua. Acuk kita tengok, bila kita tua, kita guna ke tak? Hak kita simpan tu, kita guna ke tak? Tak guna-guna pun. Tak boleh nak guna dah kita. Simpan duit dalam bank tu banyak. 60,000, 70,000, 100,000 simpan. Ni orang tanya, simpan buat apa ni? Cadar-cadar lah kalau sakit-sakit ke. Kalau jadi, kita sebut demikian. Gak tiba-tiba, satu hari kita mati. Bagai tu ada lagi atas dunia. Gak dekat nak mati tu, dia sebut lalu ke malaikat. Malaikat, nyedar malaikat jangan pergi mati lagi. Ni nak ambil mula ni bagai ni. Nak fa'as-sadaqah, nak sedekah lalu. Wa akum minas salihin. Aku nak jadi hamba Allah ya salih. Gak kita jangan gitu. Orang kita ni sipal siapa tua, nak makan. Makanan hak kita sedap tak boleh dah lah ni. Nak makan daging tomahawk tak boleh dah. Nak makan daging wagyu tak boleh dah. Darah tinggi dah. Nak makan apa dah? Nak makan manis-manis tak boleh dah, kecil manis. Nak makan shell out. Kita ada go out, dia panggil bagi. Kita dalam hidup kita nak makan apa? Dalam hidup kita tak boleh dah nak makan. Lah ni boleh makan kulit roti. Selai dalam air, kemar dalam mulut. Pitih belambok tu. Kita harta benda banyak. Dan kita mati, nyoretah ke anak-anak kita. Baloh di kalangan anak kita. Berebut. Rumah tu, aku tengok rumah. Hak mana, tuan dia mati dah. Lah ni kosong habis. Rumah tersebut. Mana? Tuan dia duduk mana? Tuan dia duduk dalam kubur dah. Rumah tu siapa duduk? Duduk berebut, tak habis lagi. Rumah tu duduk berebut lagi tu. Semua sebut, tak ada siapa boleh duduk. Ada siapa boleh duduk. Tak boleh duduk, jangan duduk. Sebab semua ada hak atas tanah ni. Semua ada hak di atas rumah ni. Gak kita dalam kubur tu, duk sibuk tanya, bila lah anak aku nak suruh selesai? Bila lah nak suruh selesai?
Lah ni kita tak serasa lagi lah sebab kita tak mati lagi. Dah kita mati masuk dalam kubur kan? Allah, bapalah anak aku akan nak gitu melalu ke aku. Mula kita ni seksa dalam kubur. Anak ni dah berebut ni, adik-beradik dah berebut. Hak bosu pun tak boleh duduk, hak sulung pun tak boleh duduk. Tak boleh belakang, tak boleh duduk belakang. Lepas tu nak balik ke mana ni? Tanah sebesar tu ya. Buh nama belakang, buh nama belakang. Mitok ni ada seorang hak hamla sikit, hak pelik sikit kan? Dia sebut lalu. Rumah ni, tanah ni semua kita kena letak belakang adik-beradik, nama adik-beradik. Allah, tanah seluas tu nak letak belakang. Malu kau orang pejabat tanah dipanggil. Nak letak belakang ni. Letak belakang atas nama Sograt. Dalam tanah tu. Gak duk tengah-tengah proses mati pula salah seorang. Mari cucu, dia cucu pula. Dia duduk dalam kubur ni seksa ni. Seksa tak selesai. Bagi tak selesai. Jangan sampai gitu kita. Cari harta untuk orang. Patutnya kita ni, loni ni, panggil lalu anak-anak kita. Abah ni, ayah ni, umur 60 dah. Makmum pun 60 juga dah. Mati ni bila-bila masa dah ni. Rumah ni, mu adik-beradik, ni orang. Ambil piti sikit-sikit seorang. Ni dia abah wi. Makmum wi. Dia panggil harta sakah lalu. Hebat waktu mana hidup. Mati, mu jangan berebut tanah ni. Jangan berebut. Jangan berebut rumah ni. Aku nak wakaf. Aku nak hantar ke akhirat. Kita sebut. Mari jumpa dengan AJK seorang ni. Rakyat lalu ke AJK seorang. Hamba mati, rumah tu hamba wakaf. Orang rumah hamba mati, rumah tu jadi wakaf pada seorang. Kita masuk dalam kubur, jumpa mula rumah kita. Jumpa balik rumah kita. Comel lagi daripada ada atas dunia. Tak percaya cerak traumatis sekali lagi. Nak tahu jumpa kodok. Jumpa mula kereta jumpa, motor kita jumpa. Tidaklah buruk sebab begitu. Tak. Tapi kita jumpa mula. AJK pula dah boleh dah. Tanah tu semua tukar nama semua umuh lalu pada ahli qaryah. Kita ada tanah, kita ada rumah, kita ada kereta hak wakaf, ada motor hak wakaf, ada barang-barang dia hak wakaf. Jadi kita nak jual harta tersebut. Nak jual, kita bukan nak jual masjid situ pula. Kita nak jual. Harga tanah tu 300,000. Misal contoh, kita tak saya jual 300,000 dengan rumah-rumah. Tapi kita jual 200,000 je. 100,000 lagi tu, harga siapa beli dia kena mari mai jemaah. Dan dia wajib bila dia mati dia wakaf mula kepada seorang tanah tersebut. Jadi harta orang Islam ni duk kita di kalangan orang Islam. Hidup kau tak hidup kau satu hidup. Tu cara demikian. Ni dalam hidup kita ni nak suruh biar kita ni jadi orang yang cerdik dalam mengambil kesempatan yang Allah beri pada diri kita ni sendiri. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, tolong jaga, ambil kesempatan dah ni, betul perangai kita. Comel mula perangai kita. Nak tahu comel tak comel perangai kita ni, acu kita tanya keluarga kita lah. Tanya anak beranak kita, tak apa dah. Tanya orang rumah kita. Nak tahu kita ni comel ke tak? Malam ni pegang tangan orang rumah, duduk tepi patah tu, dua-dua orang. Pegang tangan tu kan, tanya soalan. Acu tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang mati malam ni lah, gamuk-gamuknya esok duduk dalam syurga tak? Biar orang rumah tengok atas bawah. Susah juga abang dia sebut. Nak masuk syurga lah ke mana? Subuh 7:30 dia sebut. Nak masuk syurga lah ke mana? Mayat tak tahu lah ke mana lagi. Quran jak kita nikah ni tak sekali habuk ambang khatam Quran depan abang. Tak sekali habuk pun. Jak nikah ni. Jak nikah ni boleh bila dengan jari. Wak mari seorang. Tapi pergi pasar malam kerek sama. Orang rumah kita ni boleh hanggap dah kita ni. Kalau kita mati tu sebing dah jenazah kita tu. Orang rumah kita tengok jauh-jauh tak lepas orang tua ni. Dia boleh hanggap dah. Kerana dia tahu perangai kita. Perangai kita ni. Bapa kita ni payah nak minta ampun dengan Tuhan. Payah. Akhlak yang paling baik dalam hidup ni, kita minta ampun sama. Bila kita minta ampun sama dengan Tuhan, tobat sama. 70 kali sehari tobat.
Perangai kita ni kau juru. Kau nampak dia ahli syurga Allah. Kau nampak? Kita ni jadi berebut. Mari surau, mari masjid. Duk sah tamu sama. Orang tahu dah. Tu sah tu tempat dia tu, tempat ahli syurga tu. Bila kita mati esok, tempat ni tiup. Ya Allah, dia kata, tak ada dah orang ni. Semua ni, kawasan ni, semua ni ngadu pada Allah. Tiup. Bumi hak kita jalan sama mari tu, dia akan sebut, tak ada dah orang tu. Orang soleh. Dia ahli syurga Allah SWT. Ni perangai kita dengan Allah. Perangai kita dengan Allah tu betul sama. Yang kedua, perangai kita dengan mak ayah kita, terutama bagi orang lelaki. Tolong minta maaf orang lelaki. Orang jantan ni, di antara dosa kita buat dosa pada mak ayah kita. Mak ayah kita. Mak mertua kita, ayah mertua kita. Ni di antara dosa orang lelaki yang sering kali dibuat di kalangan kita. Kita tak khabar. Tapi mak ayah kita terasa hati dengan kita. Bapa yang terasa hati dengan kita. Kebanyakan di kalangan kita ni, kerana kita ni lagi tua, lagi sibuk nak jaga isteri, nak jaga anak-anak. Tak jaga mak ayah. Mak ayah tu kita sebab gitu ya, kita biar gitu ya. Tapi manakala kita ni sibuk nak jaga hati isteri, nak jaga hati mak ayah kita, nak jaga hati yang disebut dengan anak-anak kita. Bapa yang kita jaga hati isteri kita. Ni sebab dosa orang perempuan. Amun nak sebut orang perempuan, tolong jaga perangai. Kalian janganlah akak sorok depan tok lelaki. Jangan akak sorok depan tok lelaki. Orang perempuan ni bila dia akak sorok depan tok lelaki, hacul lebu amalan-amalan dia. Dia akak sorok kecak kasar je depan tok lelaki. Habis lalu amalan-amalan dia. Dalam hidup dia, mayalah siapa bekok dai-dai sekalipun. Puasalah siapa kering jasad sekalipun. Tapi dia buat sakit hati kepada tok lelaki, terasa hati tok lelaki, hacul lebu amalan-amalan yang kita buat. Tok lelaki ni pula, bila kena teking sama, kena marah sama kau bini, kena kecek kasar sama bini, start mula nikah, rapat kau ni tak berhenti lagi. Nyakit dalam hati orang lelaki. Mari nyakit ke apa? Nyakit takut kau bini. Dia jadi tak sampai hati dia tu. Tak sampai hati. Nak bini dia tahu Ustaz. Tak boleh Ustaz dia. Dia jadi sakit hati tu dia sipai dalam hati dia. Dia sakit hati. Dia sakit hati tapi oleh kerana dah lama dah kena marah sama. Susuk dia rela nipu dengan mak ayah dia. Dia nipu dengan mak ayah dia. Warna senyap belakang pesimistik kena belakang. Macam malam ni baru khabar. Nak sebut lama dah nak sebut ni Ustaz. Siapa perikat mak ayah ni terasa hati dengan anak-anak jatuh. Terasa hati pada hari sekarang. Pada hari sekarang ada anak-anak jatuh kan. Bila kita ada anak jatuh kita tengok Allah, perangai wuduh lah anak jatuh aku. Kita dia jaga kau bini dia tu lebih daripada jaga kita. Padahal kita ni kau tua kau nak dengan anak. Kau tua kita nak suruh dia jaga kita. Tapi dia jaga kau bini dia. Jaga kau yang disebut dengan anak-anak dia. Ya kita ni tunggu bila lah nak balik. Bila lah nak balik. Anak ni. Gak siapa dekat nak cuti tu, telefon, tak balik ke? Tak boleh balik. Bapa tak boleh baliknya. Allah dia kata banyak kerja gini. Tak ada dah KP ni balik dah. Dia kata tak ada PKP ni kau banyak kerja dia sebut. Dia sebut tak boleh nak balik juga. Mak dia kata maknya nak buat lah gola-gola sikit, nak buat jamu-jamu kau mula ayahmu tak say kau balik. Tak boleh nak mak nak balik dia kata tak boleh balik. Mak dia pun kata tak apalah kalau tak boleh balik kat. Mak tak jadilah nak golanya. Mak dia je sebut gitu. Padahal dia janji dah dengan bini dia dengan anak-anak dia. Dia nak pergi bercuti. Dia nak pergi bercuti. Gak dia pergi bercuti. Pergi ke Wuhan pula tu. Nak sebutnya sungguhnya dia. Pergi ke sungguh siapa Cameron Highland, siapa ke Genting Highland tu. Ambil gambar. Bininya tak tahu. Ya tok lelaki ni kecek gitu dengan mak. Bini ni ambil gambar. Tunjuk gambar dalam TikTok. Tunjuk gambar dalam Facebook. Tunjuk gambar dalam Instagram. Nak tunjuk ni bahagia hidup ni.
Duk lagu kepala, tung lagu kepala. Nak tunjuk ni sukanya dia. Suka ni, hidup ni bahagia dengan tok lelaki. Gak kebetulan mak mentua dia ni pula ada Instagram juga. Ada Facebook juga. Tengok. Anak aku. Dan nikah dengan Tina ni. Jadi perangai gini pula lah. Nipu aku. Mak ni terasa hati. Habis lalu. Gak kita orang lelaki ni, orang jantan ni, kalau mak ayah kita terasa hati dengan kita, ingat boleh masuk syurga? Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Patut jom kita ni berebut. Pergi ambil. Mak, marilah duduk dengan hamba. Ni duk, mak nak mari, mak tak usah marilah. Kalau mak mari, balah dengan bini hamba. Balah dengan bini. Nak jaga ke bini ni, nak jaga ke bini. Siapa bini boleh cabar dia? Bini boleh cabar. Boleh cabar tok lelaki ni. Tok lelaki ajak. Balik, jom kita balik cuti. Balik seorang-seorang. Balik seorang. Tak payah balik. Saya tak nak balik. Bila dia kata, awak kena balik juga. Bini cabar lalu. Pilih antara saya ataupun mak awak. Pilih antara saya ataupun mak awak. Kalau betul awak nak pada mak awak, kahwin je dengan mak awak. Rasulullah pesan kena ingat molek orang lelaki. Kalau bini kecek gitu, cerahlah bini. Tak perlu ada pun jenis bini gitu dalam hidup kita. Rasulullah pesan, bila nak sebutnya siapa pekat mung ni siapa tak kenal mu ayah. Bila dia jaga kau bini, jaga kau anak-anak lebih daripada jaga mak ayah. Ni salah dalam hidup. Orang lelaki dia kena jaga hati mak ayah, mak mertua ayah mertua. Buatnya dia bini ramah, kau ramah mak dia. Kau ramah ayah dia nak sebut. Dalam hidup dia ni sendiri. Anak gambar ke dalam hidup kita ni, jaga hati mak ayah. Wala taqul lahumā uffin. Mu jangan sebut depan mak ayahmu. Wala tanharhuma. Mu jangan teking kata-kata mak ayah. Demikian juga dengan orang perempuan. Jangan teking kata-kata tok lelaki. Jangan akak sorga depan tok lelaki. Pernah sekali Fatimah Zahra dia akak sorga depan Sayyidina Ali. Tengah-tengah minum teh ni, tengah minum duk gurau-gurau, terakak sorga. Terakak sorga tu, senyap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Senyap, bila senyap tu, Fatimah Zahra rasa tok lelaki nak marah. Minta maaf lalu. Allah tangan salat. Sayyidina Ali buat senyap. Nak marah ni ke Fatimah Zahra. Fatimah Zahra tengok Sayyidina Ali ni senyap juga tu. Minta maaf tu. Keliling tu ada Sayyidina Ali. Musing tu ada Sayyidina Ali. Sebanyak berapa kali? 71 kali. Musing. Minta maaf balik. Minta maaf balik. Nak minta maaf tu. Siapa 72 kali duk musing. Gak kita ni. Kalau orang rumah kita lah. Musing 3 kali. Musing 3 kali. Nyapuh aku orang tua ni. Tua-tua ngajuk lagi. Fatimah Zahra apa 71 kali. Satu riwayat kata 72 kali. Bila tengok Sayyidina Ali senyap juga, tak kata satu ni, dia turun daripada rumah, balik ke rumah Rasulullah. Balik ke rumah Rasulullah. Rasulullah tengok Fatimah tu duk tiup. Balik tu sebab muka ni. Rasulullah ambil kain ridak tu. Apa suruh duduk. Sayangnya ke Fatimah. Duduk Fatimah, bapa ni ada gapo ni? Anak sayangnya Rasulullah. Suruh duduk atas ridak Rasulullah. Fatimah duduk. Ada cerita Fatimah. Cerita tu. Dengar je cerita tu. Rasulullah tarik mula ridak. Rasulullah kata balik Fatimah. Balik. Fatimah binti Muhammad. Kalaulah sekiranya mu mati di saat mana suami kamu Ali tak reda pada kamu, aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah tak akan semaya solat jenazah. Nak sebutnya besar. Balik mula Fatimah. Rayak ke Sayyidina Ali. Tiuk sungguh-sungguh. Sayyidina Ali kata lain kali jangan ulang. Perbuatan yang sama yang dilakukan tersebut. Ni nak sebut. Orang perempuan Islam jangan akak sorang depan suami. Minta maaf sama dengan suami. Malam-malam minta maaf lah. Abang minta maaf abang. Malam ni banyak. Hari ni banyak buat dosa. Tiap-tiap hari. Jangan tunggu nak raya je minta maaf. Jangan. Ni kita tunggu gaya dah. Minta maaf dengan ayahmu. Kitanya
Malu sangat mak ni nak pergi minta maaf. Jangan. Tiap-tiap malam tu minta maaf. Belum nak tidur tu minta maaf. Abang, minta maaf abang. Orang minta redha lah. Kalau suami kita redha pada kita, kita mati. Terbuka semua pintu-pintu syurga Allah. Allah suruh pilih, mu nak masuk pintu syurga mana? Masuk. Tapi kalau kita mati, suami kita terasa hati. Orang lelaki ni, orang jantan Melayu ni, hamba nak sebut. Memanglah dia sebelum nikah banyak mulut. Dan nikah, mulut dia disipai dalam hati. Ni penyakit Melayu terakhir dipanggil. Lelaki Melayu terakhir ni. Dia sipai. Dia malah basuh. Malah nak balah. Dia malah nak balah tu. Belum nikah, memang dia banyak mulut. Tanya, adik-beradik berapa orang? Duduk mana? Tanya. Orang perempuan belum nikah, mana banyak mulut? Teka, adik-beradik berapa orang? Agak-agak. Pendek, ya dia jawab. Dia jawab tu. Tapi dan nikah, orang perempuan, belum nikah, tak ada mulut. Dan nikah, mulut duk mulut. Bila mulut duk mulut ni, dia mula sakit hati tok lelaki dia. Mula dia nak lepas letih dia ni. Lepas dia perasaan tubuh ada dia ni. Dia dengan saing-saing tak apa boleh kacau malam. Tapi dengan tok lelaki dia, ada je dia nak sebut. Itu dia kata apa kat Ustaz Ambo ni. Kalau dengan tok lelaki, tengok muka pun suruh nak marah dia. Tapi boleh anak 7 orang dah. Nak sebut. Nak dia ada je dalam hidup. Tapi tok lelaki ni dia tahan sebok dalam tubuh ada. Ia menyebabkan akhirnya tok lelaki ni buat dosa pula dengan mak ayah. Kesal daripada yang kita lakukan demikian. Jangan dalam hidup kita biar saling tolong-menolong, jaga akhlak ni. Saling minta maaf lah sama-sama kita dalam hidup kita ni sendiri. Kemudian yang akhir sekali, dalam hidup kita jaga akhlak kita dengan orang miskin, dengan anak-anak yatim. Anak yatim ni jangan tunggu bulan Ramadan, jangan. Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah. Lala ni kena jaga. Tahu dah ada anak yatim di kampung kita, tolong dijaga. Setiap di kalangan kita kena jaga anak yatim. Sebab tu zaman Rasulullah tak ada rumah anak yatim. Tak ada rumah jaga anak yatim, tak ada. Zaman Rasulullah mana ada? Semua anak yatim kena duduk dengan mak dia. Lepas tu siapa jaga? Orang Islam hak lain ni. Mari pakak jaga. Mari pakak jaga. Jaga tu, siapa perikat Rasulullah suruh lepas asar, Rasulullah kata pergi main dengan anak yatim. Lepas asar je pergi sahabat-sahabat main dengan anak yatim. Main ni siapa peluh-peluh anak yatim. Anak yatim ni suka. Walaupun ayah dia tak ada, tapi dia ada ayah dia lain. Orang mukmin yang lain. Rasa besar hati mereka ni sendiri. Cuma tempat kita ni tak boleh. Lepas main asal pergi main anak yatim, sehari 2 boleh. Lepas tu gak lama-lama orang tengok, tu bukan nak main anak yatim, nak ke mak yatim tu dia. Akhirnya tak pergi jaga. Kita ni pakai biar je gitu dari dia. Yang inilah yang saya nak sebut pada malam ni. Biar kita ni ambil kesempatan. Allah beri pada diri kita ni 2 kesempatan ni. Nak betul 3 perkara ni biar masuk dalam tubuh badan kita. 3 perkara ni supaya kita tak menyesal bila kita menghadap depan Allah seksa. Dan semua hak mari malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Terjanji sama-sama kita, kalau ada seorang aja masuk dalam neraka di kalangan kita, tolong tarik balik masuk dalam syurga Allah SWT. Disebabkan kita mari dalam majlis ilmu sebegini. Jangan malah lah kita mari dengan ngajar. Hamba dipahalkan Ustaz Arifin ngajar, ustaz-ustaz sini pun ngajar, ramai ustaz-ustaz ngajar ni. Jangan terlepas pakat mari pada diri kita ni. Jangan tunggu ustaz daripada Kuala Lumpur dulu baru nak mari. Kita mari ni tiap kali mana ada ngajar, ada je marilah ada telinga dalam hidup kita ni. Biar kita ni tak nampak tanda-tanda ahli syurga dalam hidup kita ni sendiri. Berebut di kalangan kita buat amalan-amalan soleh. Terima kasih sekali lagi lah atas jemputan ni. Hamba dipahalkan ni kali yang kedua ke ketiga dah. Cuba jemput hamba mari ni. Alhamdulillah malam ni baru boleh mari tempat jemaah ni. Hamba suruh macam balik kapur je. Tu kecek Kelantan. Kecek Kelantan tak tahu jemaah faham ke tak faham. Dengan cara hamba kecek pada malam ni. Kecek pun cara kapur je. Tak kecek cara orang di Shah Alam. Hamba kecek. Ada hak faham tu buat-buat faham lah senang cerita. Kalau hak tak faham tu sikit-sikit tu, mudah-mudahan dengan cara gitu kita boleh rapat ukhuwah sesama kita ni sendiri insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah sekalian sebelum kita baca doa ni, hamba nak sebut hamba buat masjid
di Kuala Telemung ni. Di Kuala Telemung tu hamba diberi tanah. Ada seorang hamba Allah dia wakaf tanah pada hamba seluas lebih kurang 8 ekar setengah. Dia wakaf suruh buat masjid. Buat masjid dan juga buat sekolah tahfiz. Hambanya sebelum daripada ni buat sekolah tahfiz. Lebih kurang sekolah tahfiz hambanya ada 9 buah sekolah tahfiz. Di belakang hamba ni sejak lebih kurang 14 tahun yang lepas. Hamba ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka ngapal Quran. Mereka ni sendiri. Alhamdulillah. Anak-anak ni ngapal Quran ni sejak 14 tahun dah. Hamba bangunkan ni sendiri. Kemudian hamba buat di Kelantan, hamba buat lagi di Pahang. Kemudian lagi di Shah Alam. Di Shah Alam ada 2. Kemudian lagi hamba buat di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Tengah-tengah tu hamba buat sekolah tahfiz. So hamba ambil anak-anak yatim lah di situ. Jemaah-jemaah hak pergi ke Pulau Langkawi tu, hamba nak jemput mari ke sekolah hamba. Jangan pergi Pulau Langkawi makan kesiakat jangan. Mari Pulau Langkawi tu jemput mari ke sekolah hamba. Anggap sekolah kita sendiri. Jemaah-jemaah kalau rasa Ustaz hamba suruh nak pergi jalan Pulau Langkawi dah, lelah ni. Suruh nak tengok lagu mana Pulau Langkawi tu kan. Pergi dah ke sekolah hamba jemput sangat untuk mari. Hamba tengah buat masjid juga di Pulau Langkawi. So lagi hamba sedang bangun ke masjid ni lah. Masjid di Kuala Telemung ni, di Kaputu Amal. Jalan masuk turun sikit, exit keluar tu sikit tu, di Kuala Telemung tu. Kemudian hamba buat sekolah di situ. Kemudian mula-mulanya hamba asaskan masjid dahulu. Buat masjid. Start daripada awal tahun baru ni, kita buat dah masjidnya. Dalam bulan 10 bulan 11 tu mula tak silapnya. Kemudian buat dah masjid naik dah. Lah ni keraka dah naik. Cuma nak buat atap lagi. Agak-agaknya dah tutup sebelum bulan Ramadan ni atap di atas tersebut. Ya perlunya lebih kurang dekat dengan 1 juta lagi lah hamba perlu. Kalau ada jemaah-jemaah dia rasa Ustaz hamba sipel lama dah 1 juta ni nak bagi kat Ustaz ni. Misal contohnya boleh lah. Malam ni hamba tak marah langsung siapa nak bagi. Jadi nak buat nak tak nama ada lah di kalangan kita dia niat untuk arwah ayah dia, arwah mak dia. Mari ada seorang hamba Allah mari dia kata Ustaz hamba niat aku mula mak hamba Ustaz dia kata. Boleh tak dia awari sikit duit tu? Dia kata hamba nak suruh adalah sikit game mak hamba Ustaz dia kata. Buat masjid ni sendiri. Rasulullah sebut siapa yang bina masjid walaupun sebesar sarai burung. Rasulullah sebut banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas nama dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kalau kita ada sikit sebanyak tu, jemaah pakat-pakatlah. Boleh ambil pamphlet di luar tu. Pamphlet tu ada nombor akaun sekolah hamba. Jemaah-jemaah pergi mana-mana bank. Maybank ke bank Islam ke, cacar depan bank tu, maya sunat istikharah dulu sunat cerita. Nak derma kau tak derma, nak infak kau tak infak. Mudah pada kita. Kemudian ambonya karya kitab nak suruh biar ada dana sikit lah. Kerana setiap bulan ambo perlu lebih kurang 450,000 sebulan. Ni pun sejak lebih kurang 14 tahun dah. Tiap-tiap bulan kerana nak bayar gaji, nak pergi makan pelajar-pelajar ni, orang-orang miskin dan susah ni, masuk ambo tolong di selatan Thailand. Selatan Thailand tu ada sekolah. Ambo suruh saya ambo gerakkan. Asalnya pelajarnya anak yatim piatu, mak ayah mereka kena tembak mati tu. Ambo pergi camah situ, tengok kecek-kecek budak-budak. Ambo tanya siapa ni? Dia kata anak ni tak ada ayah, tak ada mak ni. Demo ni kena tembak mati ni mak ayah demo. Ambo kata boleh tak kita buat sekolah ke demo. Buat sekolah asal pelajar 22 orang. Lah ni ada 900 lebih pelajar. Hak ngapa Quran di situ dah. Tiap-tiap bulan ambo atas dalam 30,000, 40,000 sebulan. Lagu mana ambo buat? Ambo suruh demo pega lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam. Doa pada Allah, sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka sujud, dalam sujud tu mereka doa, mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Ambo gunakan untuk perubatan Islam. Ambo campur dengan susu kambing, madu tu kita buat debu, jadi debu kita campur dalam bentuk begini. Kemudian ambo jadikan orang yang kena sihir minum air madu. Ambo sebut minum tu mutah tubik sihir ni sendiri. Ada yang kena kecil manis teruk, dia buat amalan ambo campur dengan minyak zaitun, habatus sauda, dia mau makan pil. Minum tu turun kadar gula dalam darah.
Ada kes dia lupuh tak boleh bangun dah. Lebih kurang 2 tahun dah kes dia Kota Baru. Bila dia minum makan pil tersebut, dalam 2 minggu dia minum, alhamdulillah boleh bangun jalan. Mari beli. Ustaz, saya ni nak ambil ni ne botol lalu nak ambil. Nak sebutnya kelebihan yang Allah bagi dalam madu ni sendiri. Madu, kemudian hamba siapa safran. Asal lagi hamba dapat daripada Iran. Daripada Iran safran ni, jemaah ambil je. Safran ni daun bunga gitu. Ia paling mahal dalam dunia. Rasulullah kata, safran ini kalau kamu nak bangun dalam syurga Allah, kamu bangun safran. Bangun safran tu bangun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perhani sekarang ambil ya 2-3 orang air tu, buh dalam air. Tu gak orang daun dia tu buh dalam air. Buh dalam air tu kan mata jadi kuning. Minum gitu ya. Luka-luka dalam ni kan alhamdulillah Allah pulihkan dengan cara demikian. Allah jadikan kesembuhan. Orang yang asma, orang yang kena nyakit-nyakit luka dalam tubuh badan ni, insya-Allah Allah jadikan kelebihan dengan safran ini sendiri. Ibu-ibu masak buh safran ni dalam nasi, berubah jadi kuning air tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada diri kita. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.